Selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Azmi. So, hari ini kita akan mempelajari pendidikan moral tingkatan 2, iaitu unit 7, Masyarakat Penyayang Tonggak Aspirasi Negara. Okey, tanpa buang masa, kita terus ke slide saya yang pertama. Okey, sekiranya anda dapat lihat dalam slide saya ni, okey, tajuk kita hari ini ialah unit 7, Masyarakat Penyayang Tonggak Aspirasi Negara dalam bidang hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat. Dalam tajuk ini, anda juga akan mempelajari yang pertama, ciri-ciri masyarakat penyayang; yang kedua, kepentingan memperkukuh masyarakat penyayang; yang ketiga, cara menyantuni masyarakat yang berkeperluan; yang keempat, keutamaan dalam membantu masyarakat yang berkeperluan bagi merealisasikan masyarakat penyayang; yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila dapat membantu mewujudkan masyarakat penyayang; yang keenam, amalan masyarakat penyayang dalam konteks kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Dan dalam tajuk ini juga anda akan mempelajari beberapa nilai. Yang pertama ialah kasih sayang, yang kedua kerjasama, yang ketiga baik hati, yang keempat hormat, yang kelima toleransi. Yang pertama, bertanggungjawab. Seorang ahli masyarakat yang penyayang mesti bertanggungjawab terutama pada diri sendiri terlebih dahulu dan kepada jiran-jiran yang lain. Yang kedua, baik hati. Tak kira sama ada dengan keluarga ataupun dengan masyarakat. Yang ketiga, belas kasihan. Mesti ada perasaan belas kasihan, simpati, empati, terhadap masyarakat sekeliling, terhadap situasi sekeliling. Yang seterusnya, yang keempat, bekerjasama. Bekerjasama dalam membantras apa sahaja masalah sosial, apa sahaja perkara-perkara negatif, dan membantu dalam semua perkara-perkara yang positif. Yang kelima, bertimbang rasa. Yang keenam, ambil berat terhadap masyarakat sekeliling yang ada permasalahan, baik dari segi fizikal, mental, masalah keluarga sekalipun. Yang kelima, yang seterusnya, rajin membantu antara jiran-jiran sekeliling. Yang keenam ialah yang seterusnya, toleransi. Bertolak ansur antara satu sama lain. Kemudian pemurah, sentiasa memberi. Orang yang memberi adalah lebih baik daripada orang yang menerima. Kemudian prihatin terhadap masyarakat sekeliling. Sekiranya ada jiran balik kampung, kita bantu lihat keadaan rumah dia. Walaupun kita tidak boleh masuk ke rumah dia, maka kita lihatlah keseliling dia. Boleh membantu mengurangkan ataupun boleh membantu mencegah, paling tidak. Boleh membantu mencegah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dalam kawasan kejiranan kita. Kenapa pentingnya masyarakat penyayang? Yang pertama, kalau anda lihat daripada yang pertama, dapat wujudkan suasana aman dan harmoni. Jika kita saling ambil berat dengan jiran-jiran, saling bantu-membantu, maka suasana aman dan harmoni akan wujud dalam sesuatu kejiranan. Yang kedua, dapat memperkukuh perpaduan. Tidak ada sedikit pun persalahan faham antara kita dan jiran-jiran. InsyaAllah anda semua akan negara kita akan lebih kukuh perpaduannya. Bermula daripada institusi keluargaan, kemudian institusi masyarakat, barulah kepada institusi yang lebih besar, itu negara. Kemudian yang ketiga, dapat menggerakkan hubungan antara anggota masyarakat. Jika kita sering bekerjasama, ada program yang membolehkan kita bekerjasama dengan jiran-jiran, maka dari program tersebut, kita dapat mengeratkan hubungan antara anggota masyarakat yang ada. Kemudian yang keempat, meringankan beban golongan yang kurang bernasib. Baik, sekiranya ada jiran kita yang tidak mampu, yang kurang mampu, maka kita ambil inisiatif, mengumpul dana daripada masyarakat yang ada sekeliling untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dapat meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik dengan memberi bantuan dengan bantuan yang ada daripada masyarakat sekeliling.
Dengan bantuan yang ada, bolehlah mengurangkan beban kepada keluarga yang memerlukan tadi. Okey, seterusnya, kalau anda terdapat juga masyarakat yang berkeperluan yang memerlukan perhatian daripada kita, golongan ini memerlukan pembelaan dari segi bantuan dan bimbingan yang sewajarnya. Kalau anda dapat lihat dalam setiap masyarakat kita mesti akan ada masyarakat yang memerlukan, tak kisahlah sama ada dia OKU ataupun kemiskinan, ataupun mempunyai penyakit. Kemudian antaranya termasuklah golongan gelandangan. Ini antara orang-orang gelandangan yang ni orang-orang yang tidak mempunyai rumah, yang duduk di merata-rata. Golongan miskin, mungkin yang perlu diberikan perhatian oleh seluruh lapisan masyarakat supaya dia dapat merasa apa yang kita rasa dalam kehidupan yang serba moden pada hari ini. Kemudian bekas penagih dadah, jangan cemoh mereka, jangan hindari mereka, maka bantulah mereka, kerana mereka ingin sebahagian daripada mereka, kebanyakan daripada mereka ingin berubah, tetapi tidak ada sokongan daripada seluruh lapisan masyarakat, malah mencemuh mereka. Kemudian bekas bantuan dan pesakit AIDS, sama juga seperti mereka ini, bantuan dan juga pesakit AIDS, mereka juga perlukan bimbingan orang sekeliling, bukan cemuhan, bukan hinaan daripada kita, tapi bimbingan daripada kita semua. Okey, golongan berkeperluan ini wajar diberi keutamaan dalam membantu mereka mengharungi kehidupan seharian, seperti mana yang saya sebut sebentar tadi. Okey, antara faktor golongan ini harus diberi keutamaan adalah seperti yang di bawah. Kalau anda dapat lihat, yang pertama, golongan masyarakat mempunyai hak untuk hidup persekitaran yang baik, walaupun dia penagih dadah, walaupun dia ada penyakit AIDS, walaupun dia bekas bantuan, mereka ada hak untuk hidup dalam persekitaran yang baik. Contohnya anak-anak gelandangan harus diberi kehidupan yang dapat memenuhi keperluan asas dan peluang pendidikan serta kemahiran. So kat sini kalau anda tengok, biasanya yang terkesan adalah anak-anak lah. Bukan saja anak gelandangan, tapi anak penagih dadah, ada anak-anak yang penyakit AIDS. Itu semua kita perlu ambil perhatian. Yang kedua, setiap anggota masyarakat perlu diberi kesedaran tentang penyakit berbahaya. Contohnya penyakit AIDS, diberi kesedaran tentang cara penjagaan yang betul supaya mereka mendapat rawatan yang sewajarnya untuk hidup seperti orang lain. Penyakit AIDS tidak akan boleh berjangkit secara sentuhan. Itu yang anda kena faham. Yang ketiga, setiap anggota masyarakat juga harus menerima mereka yang pernah menagih dadah dan melakukan jenayah. Contohnya bekas bantuan dan bekas penagih dadah perlu dilayan seperti anggota masyarakat lain dan diberi peluang pekerjaan serta pendidikan supaya mereka juga berjaya. Kenapa kita perlu beri peluang? Sebab mereka dah dilatih, mereka dah dididik di dalam pusat serenti, di dalam tahanan mereka dah dilatih. Tapi bila masuk dalam masyarakat, mental mereka akan turun. Kenapa? Cemohan, makian dan cacian. Kalau anda lihat, ada sebuah kawasan ni, jika dia nak membunuh pokok itu, sebatang pokok yang besar, mereka tidak akan tebang, tapi mereka akan mencaci pokok itu sehingga pokok itu mati. Begitu juga dengan manusia. Sekiranya kita sentiasa dicemooh, dihina, dicaci, maka daripada positif menjadi negatif, daripada negatif maka akan habis terus. Yang keempat, setiap anggota masyarakat juga harus mendapat peluang rawatan yang sewajarnya supaya mereka sembuh daripada penyakit berbahaya. Contohnya golongan miskin yang tidak mampu untuk membayar rawatan pesakit seperti kanser dan dialisis. Kalau anda lihat, golongan miskin ada juga berpenyakit. Bukan penyakit ni untuk orang kaya, tapi penyakit ni untuk semua. Bukan kita minta, tapi memang ada dalam diri kita sebab kita tak jaga makan dan sebagainya. Dan sekiranya berlaku kepada orang yang berkemampuan, mereka mampu untuk merawat diri mereka.
Tapi jika berlaku kepada golongan-golongan yang miskin, mereka tidak mampu, dan menyebabkan penyakit yang ada pada diri mereka merebak dengan kadar yang cepat. Terutama jika melibatkan penyakit kanser. Seterusnya. Ini adalah antara agensi yang membantu golongan berkeperluan. So, apa dia yang pertama? Membantu pesakit kanser yang tidak berkemampuan untuk mendapat rawatan. Makna Majlis Kanser Nasional. Fungsi dia membantu pesakit kanser yang tidak berkemampuan untuk mendapat rawatan. Yang kedua, Yayasan Salam Malaysia. Apa fungsi dia? Menggalakkan semangat kesukarelaan dan menyediakan peluang kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama membantu golongan yang memerlukan. Yang ketiga, iaitu Persatuan Mencegah Dadah Malaysia. Fungsi dia untuk apa? Mendidik masyarakat daripada terlibat dengan dadah. Mengelakkan masyarakat daripada terlibat dengan najis dadah. Yang terakhir kat sini, antara agensi, ada lagi banyak agensi, cuma kita bagi contoh 4 kat sini. Meningkatkan kesedaran dan membantu golongan yang menghidap penyakit AIDS. Ini antara 4 contoh antara agensi yang membantu golongan yang berkeperluan. Kemudian di sini ada cara untuk memupuk masyarakat penyayang. Yang pertama, kita nak timbulkan rasa sayang kepada jiran-jiran kita, kepada seluruh masyarakat dalam kejiranan kita. Macam mana? Yang pertama, memberikan bantuan kepada mangsa bencana alam. Sekiranya tak ada tempat kita, kita beri pada orang lain, di negara yang lain, di kawasan yang lain. Dengan itu mereka akan dapat rasakan ada orang yang bersifat simpati dan empati kepada diri mereka. Yang kedua, melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Yang ini bila kita buat dalam kawasan kejiranan, ambil bahagian untuk menyertai aktiviti ini supaya hubungan dan rasa kasih sayang itu ada dalam masyarakat. Yang seterusnya, memberikan bantuan kepada golongan OKU, orang kelainan upaya atau orang kurang upaya. Apa cara kita nak beri bantuan? Kalau di sekolah rendah, di sekolah menengah, ada bantuan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sekiranya di luar sana, bagaimana mereka untuk membantu? Golongan-golongan OKU ni memang ada peruntukan untuk mereka, tapi bagaimana kita nak membantu kehidupan mereka lagi supaya lebih baik, mewujudkan peluang pekerjaan kepada mereka mengikut kemampuan mereka. Sebab kemampuan mereka berbeza-beza mengikut jenis kekurangan mereka. Itu yang perlu kita beri bantuan. Selain daripada itu adalah bantuan kewangan daripada pihak-pihak berwajib. Ini untuk apa? Kebanyakannya orang kurang kelainan upaya, mereka akan ada penyakit mereka tersendiri selain daripada kekurangan yang mereka ada. Kenapa saya cakap begitu? Kerana saya sendiri ada adik yang berkelainan upaya. Jadi saya tahu bagaimana perasaan orang-orang yang mempunyai ahli keluarga kelainan upaya. Yang keempat, cara memupuk masyarakat penyayang, iaitu menyertai rukun tetangga, saling bantu menjaga kawasan kejiranan kita. Bila kita saling membantu, jiran-jiran kenal, secara tak langsung perasaan sayang tu wujud kepada kita semua. Tamat pembelajaran kita pada hari ini. So apa yang kita belajar hari ini ialah pendidikan moral tingkatan 2, iaitu masyarakat penyayang, tonggak aspirasi negara. So dalam tajuk ini anda dah pelajari ciri masyarakat penyayang, kepentingan memperkukuh masyarakat penyayang, cara untuk menyantuni masyarakat yang berkeperluan, keutamaan dalam membantu masyarakat yang berkeperluan bagi merealisasikan masyarakat penyayang. Yang keempat, mengekspresikan apabila dapat membantu mewujudkan masyarakat penyayang. Ini bila anda melaksanakan bantuan, melaksanakan perasaan empati dalam diri anda. Kemudian amalan masyarakat penyayang dalam konteks kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan juga bahasa.
Okey, sedikit sebanyak saya dah sentuh dalam tajuk ini. Jadi sebelum berakhir kelas saya, okey, jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Azmi. Kita jumpa dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.